Tapi in order it to be, kau nak rasa dia the best shit, kau kena shock sendiri dulu lah. Itu aku rasa itu benda paling penting lah. Kau dengar lagu kau, sedap lah lagu aku lah. Benda tu bangang. Tapi kalau kau tak happy dengan lagu kau, orang lain tak happy lah dengan lagu kau. Selamat datang ke Terima kasih. KGE Studio. Terima kasih banyak. Terima kasih orang belakang takbir, Jordan, Wan, Elisa, Karina, terima kasih. Tak, yang apa bestnya aku ingat lah, macam dulu masa studio lama KGE lama, masa kat Ampang. Kita buat podcast. Kita buat podcast tu. Kita buat apa ke tahu tak? Cerita kelakar bodoh kan. Kita buat cerita kelakar satu. Interview kelakar yang macam apa ni? Yang Radio 9. Radio 9. Siapa lagi Cyrus, kau, Ayam kau ada. And then masa kau buat ni freestyle dulu hip hop. Weh, aku tak ingat tu. Ada tu. Aku ada lagi audio tu. Memang ada. Itu ada. Aku buat lagu. Ada. So macam benda ni ingatkan aku balik sound kau punya voice. Sebab benda tu dia ada dalam aku punya macam dekat email. And then dia save tau, KGE Studio recording macam random ni stuff. And then aku selalu macam tekan, and everyday macam kalau aku boring dengan benda, aku akan cari lah apa-apa yang benda random yang kita record tu. Dan aku pasang tu everyday dekat, memang kelakar tu. Tapi aku harap macam benda tu boleh buat lagi lah. Benda susah tu nak tu. Ada 9 punya style. Spontan. Semua susah. Okay. So tu lah. Kau susah sikit tau nak borak dengan kau. Sebab basically kau memang aku punya childhood friend. Kau basically kita grew up together lah, dekat one same neighborhood. Tapi yang buatkan aku betul-betul nak buat podcast ni is ni honestly macam aku rasa a transition dalam hidup kau. Sebab aku known kau for like being the guy yang macam memang into bands. Kau memang into bands, Milo Dinosaur semua, and you being active, and then you being like macam working here and there, and then being that guy, the cool guy in the chair. Nanti we'll get into that. Nanti kau buka Jazz Vintage. Aku rasa that's a turning point in your life. Aku rasa kau tak sama sama. Turning point boleh jadi juga, yes. Pasal benda tu aku punya daripada kecil aku nak buka kedai. And sebelum ni aku ada kedai juga, tapi kedai-kedai yang sebelum ni Pastel Motor, pattern store. Pattern store. Pattern store. Alright. Tapi tu dia bukan use punya stuff tu, benda-benda baru. Lepas tu benda tu 3 tahun je, tak lama. Tapi 3 tahun tu kita dapat masuk Forbes Best 5 Menswear Malaysia lah. Tapi artikel tu keluar macam setahun 2 tahun lah lepas pattern store dah tutup. So nak share pun macam Tapi tu macam engkau in a way like macam bila aku borak dengan, especially macam yelah being in the music industry, mainstream music industry kan, macam aku borak dengan orang, and then usually dalam set or TV show atau orang kru tu mesti ada one guy atau two guys yang macam yang budget dia cool sikit lah. Dia macam kau tengok dia style dia pakai pun macam this guy macam mungkin dia just doing for the hustle kan, doing for the hustle. And then dia akan kenal engkau, kau tahu tak? Engkau ni macam boleh cakap in a way lah, aku tak nak blow your trumpet atau macam I don't know if I'm saying it correctly, tapi macam engkau in a way a figure lah, a public figure juga lah, in a way a cultural icon. And then bukan sebab yelah, mungkin sebab kau kawan aku, sebab aku kenal kau kan, tapi macam kau seorang juga rasa. Orang lain semua macam apa benda dia ni. Okay, diorang tak physically akan puji kau, tapi diorang kenal kau, dia tahu kau. So macam itu yang buat aku intrigue macam that's why aku bila kau buka Jazz Vintage tu aku rasa macam okay, this is getting serious. Because kau memang daripada kecil lagi aku ingat memang kau adalah orang yang di antara kawan-kawan kita semua, kau yang paling different daripada jenis pemakaian. Kau paling bold. Sebab aku ingat dulu time tu kau dah start pakai collar pink baju polo, collar pink, tapi collar up.
Kan? Ni tu apa? Bling-bling. Bling-bling. Weh, spek putih benda dah tu. And then kau memang kau love performing ah. Kau love music ah. Tapi tu tu kau nampak. Kau memang kau nampak music and style. Macam Dan dia memang go together lah. Music dengan style tu kan. Yeah. Dia memang tu aku tengok band-band yang aku suka dulu pun semua kau nak jadi macam dia orang lah. Kau tengok Yeah. dia orang cara dia orang pakai apa benda semua atas stage je semua macam flamboyant gila kan. Yeah. Yeah. Dia orang pakai macam ni ke hari kan? Tapi dia orang pakai macam tu hari. So dia ni lah. So dia rasa macam it's a dia grow, dia tak ada, dia grow into kau lah. Dia tak macam hari-hari aku tak ada fikir aku nak pakai apa ke apa kan. Dia just macam dah nampak benda tu beforehand. That's interesting sebab satu benda lagi is like macam yelah untuk budak macam aku bila tengok engkau aku dapat boost of confidence lah. Sebab okay, one thing yelah satu benda pasal macam masyarakat sekarang kan macam diorang kan tengok macam yelah apa ni figure atau looks are important. Dan macam yelah kita dulu pernah besar kan. Kita semua pernah kurus and then kita start kurus and everything kan. Tapi bila macam kau and then Cyrus juga bila bila aku tengok korang macam it gives me like confidence lah in terms of like macam okay sebenarnya kau boleh be yourself in a certain way and then still kau nak cakap style lu lah nak boost confidence je sebenarnya. Betul lah sebab aku masa dulu banyak juga orang dekat time tu apa MySpace ke Friendster diorang DM aku macam bang macam mana abang confident lah ni. Ya, dia pun tak pernah dengar dia pun badan besar kan. Banyak kali dia dapat aku macam apa ni aku nak jawab apa pun aku tak tahu. Kira kau dah jadi influencer masa kau awal tu lah. Berapa tu? Tak tahu umur berapa tu. Itu form lah. Tiba-tiba dia message bang saya tengok gambar-gambar abang. Saya rasa abang confident. Macam mana abang nak macam mana saya nak jadi confident macam abang? Macam susah juga soalan kau tu kan. Macam mana nak ajar benda ni kan? Tapi engkau mana kau dapat kau punya macam confidence? Sebab kira engkau dalam kau punya family kau paling tua. Kan? Aku rasa arwah bapak aku lah. Aku banyak arwah bapak aku dia style dia jenis keluar rumah ke macam mana dia takkan pakai selipar. Dia takkan pakai selekeh lah. Dia akan nak pergi beli dia tarik pun dia kasut kulit. Tak tahu dia memang macam tu. Dia tak nak jumpa orang dia pakai selipar. Kecuali sebelum dia meninggal. Masa dia meninggal tu dia keluar dia pakai selipar. Tu macam cerita bapak aku ni kan. Pakai selipar kan. Tu dah ni lah. Dia dah tampil ujung dia. Dah embed. Tapi dia dah embedded dalam diri kau lah. Benda tu. Itu yang macam buat aku macam okay lah. Maknanya dia mana-mana dia pergi keluar 7E macam depan ni je. Tapi memang kasut tu dia punya dia punya kasut tu dia punya selipar. Dia tak ada pakai selipar punya. Dia into macam any fashion. Dia tak fashion sangat tapi dia kerja apa tu? Arwah ayah kau? Arwah ayah aku dulu dia ada buat projek-projek lah dengan Petronas ada sikit. Okay. Ada buat projek-projek lah masa dulu. Okay. Lepas tu dia ni main jazz. Dia main muzik ke? Dia main muzik. Aku dapat aku main semua daripada dia lah. Okay. Semasa kecil dia akan main jazz, main lagu-lagu klasikal depan aku. So bila aku minta dia ajar, dia memang tak ajar. Macam nanti lah kau besar nanti. Pada besar nanti aku ajar kau. Serius? Dia main apa? Dia main gitar? Main gitar. So dia ada kawan dengan kawan baik dulu Nasir Abu Kasim. Tak tahu kau kenal tak? Dia yang buat lagu Siti Nurhaliza dengan SM Salim. Serius lah? Dia ni ya SM Salim yang lagu asli Manjeling. Tu dia yang buat. So dia ni ada 3 kawan bapak aku. Nasir Abu Kasim ni bapak aku dengan seorang ni kita panggil dia Uncle Doc. Uncle Doc ni dia ada PhD in nuclear physics. Gempak gila lah. Lepas tu dia orang ni Uncle Nasir ni dia dulu orang cakap dia ni one of the best bassist kat Malaysia lah. Okay. So dulu kalau dia pernah main dengan Sheila Majid ke apa, kalau ada apa tu dia akan ajak kita orang semua pergi tengok dia main lah. Ini masa kau kecil lah? Masa kecil lah. So every day dia orang akan datang rumah aku, dia akan main chess dengan bapak aku.
Memang hari-hari punya, diorang punya rutin lah. Diorang punya lepak tu ialah main chess lah. Diorang memang jenis yang macam tu lah, macam Queen Gambit tu. Semua memang by the book, tahu buku. Kau nak move ke apa, aku tak tengok tu Queen Gambit. Best gila tu. Tengok Best gila tu. Okay, aku akan check. Best. Aku sekarang tengah tengok ada satu benda tu yang Mamat from Final Destination tu. Yang hero tu dia buat macam cerita baru lah. Kau boleh binge kat Netflix nanti lah. Okay. Anyway. Tapi cerita tu interesting tu. Sebab dia, kalau yang Mamat, aku tengok Ida Hansen. Ida Hansen. Yang tangan syaitan tu. Mamat tu. Mamat tu. Dia sekarang dah tua, betul tak? Dia dah tua, lepas tu dia berlakon macam this one movie. Dia cerita macam Final Destination sikit. Dia cerita pasal family ni, anak dia mati, kena bunuh. Lepas tu macam mak dia macam meraung, macam apa ni, sakit hati, and then dia bunuh diri. Dia bangun balik, Mamat tu selamatkan dia, and then dia macam 8 hari sebelum dia punya daughter mati. Macam tu start cerita. So korang boleh binge that, motherfuckers. Aku sekarang tengah layan ni tu, Resurrection of Ertugrul. Kau tahu tak? Tak, yang ni banyak ada orang cakap aku. Okay, first of all, aku macam dah banyak memang banyak gila orang suggest benda ni Best yang Ertugrul ni. Best tu. Tapi dia problem satu je, dia 4 season. Satu season dia 80 episod. So, 400 lah, 8 dan 4, 320 episod. Dia setengah jam ke atau 40 minit. Gila lebih tu. Tapi dia best pasal dia history lah. Semua benda-benda yang history semua dalam tu. So kau belajar banyak benda baru lah. Dia cerita pasal a true story lah. A true story, yes. Yeah. Lepas tu kalau dalam tu pun sebab dia Muslim dengan Templar dan semua kan. Dekat di hati lah. Dia orang recite Quran semua lah. Macam masuk dalam tu semua macam best lah. Tapi tu memang Turkish punya style lah. Sebab diorang memang tahu macam mana nak. Yelah, kau tengok macam even like in music kan, macam kena cakap macam those things yang macam Sufism yang macam sampai Mamat tu tour lah, tu semua Turkish punya culture kan. Tapi diorang tahu like how to make instead of macam Islam being like Arabic punya kind of thing, they made their own thing. Itu aku nampak lah. That's why macam aku tengok macam okay. I watched one ni yang Empire benda yang Mamat yang dia nak conquer Jerusalem. Empire? Dia tapi dia pasal history juga. Apa lah. Dia nak at that time dia panggil dia Babylon lah. Lupa cerita tu. Tak tahu lah kalau cakap pasal benda ni kan. Nak cakap pasal history memang not my forte. Not my forte tu man. So okay. So it's just vintage lah. Yeah, just vintage. So kau would say that would be your turning point lah. Macam because I've always seen like macam kau buat these businesses macam you are being okay. Aku tahu mungkin kau tak suka called an artist. Aku rasa kau an artist, whatever it is. Cool. Aku rasa benda tu pasal Malaysia kan. Malaysia artis tu is artis lah, pelakon. Yeah. Dia padahal kalau tu memang artis pun kan. Itu pasal dalam konteks Malaysian macam artis. Tapi itu lah tujuan podcast ni. Aku rasa macam aku been given this platform yang macam aku been exposed to the mainstream industry and aku tengok diri aku dalam industri and then being mixed around with people like you, macam orang-orang people mungkin generation aku juga. Aku rasa there's an obligation yang macam bukan nak cakap macam kita nak let our voices heard ke apa, tapi in a way nak ada conversation and not have that stigma being thrown around pasal musicians cannot make it in the real world. I mean memang kalau cerita memang kau nak borak dengan family kau cakap saya nak buat muzik lah, memang tak dapat kan. Tapi aku dah macam learn a few traits masa being exposed to the mainstream industry, and then macam aku lucky to have parents yang support aku. Betul. Yeah. Kau very supportive. Yeah, dorang lawyers so they're very corporate. So mungkin aku did that mix with law and then try to mix corporate stuff and artsy stuff, and I can make it a business.
So, tak tahu lah macam mana boleh nak cakap business. Is it a business or is it macam something yang kau just do? Aku rasa something yang aku just do lah. Pasal tak tahu lah. Aku tak, bila main muzik aku tak ada fikir nak buat duit ke, nak buat apa. Benda yang aku paling nak, aku nak lagu aku sedap lah. Aku nak orang dengar, orang enjoy lagu aku kan. Tapi lama-lama dia jadi, dulu masa awal pasal kita main gig semua macam jauh-jauh gig kecil kan. Main dekat daripada Perlis. And kau main banyak tempat venue Banyak yang banyak. kau belum sampai ni kot. Apa East Europe. Aku dah sampai Jerman, Poland. Sekejap. Okay, kau kena cerita sikit benda tu. Macam mana, how did that happen? Macam mana kau Tour, boleh Europe tour. Europe tour ni. Sebab benda tu yang aku macam, damn, kau dah sampai Czech Republic semua. Aku Slovakia. Ha. Dia start sebenarnya tour ni untuk satu band. Aku ada band baru. Nama band ni Triste. Tapi masa kita dah plan semua, ada satu band daripada Jerman ni, dia orang datang tour Malaysia. A year prior tu kita orang punya Euro tour. Okay. Dia dah tour Malaysia dulu. So dia perform dekat mana? Dekat Dia KL? KL dekat Rumah Api. Lepas tu kita main kat Ipoh sekali dengan dia. Masa dia main kat sini aku Kau opening air atau just side by side? opening air juga. Opening kita, air. kita opening air. Okay. So masa yang dekat KL, Milo main. Dekat Perak, band Screamo aku, Shiloka main untuk tu. Oh, banyak band sih kau ada. Aku sekarang aku tak tahu, aku dah banyak band. 4, 5. Okay. Lepas tu masa dia datang sini tu, aku research pasal Mamat ni. Mamat ni macam tour agent untuk Europe punya apa-apa kau nak pergi tour ni, he's the guy lah. Okay. Kau approach ke atau dia approach? Dia approach aku first pasal dia nak releasekan Milo Dinosaur punya vinyl. Oh. So dia, dude, apa benda, dia, kau interested tak kita orang nak releasekan kau punya vinyl? Macam, oh ya, okay, aku interested. Tapi aku dah tu band ni, aku cakap dia. Aku dah tu band ni, band aku nak tour Europe. Kau boleh tak tolong buatkan, tolong ni lah, set upkan kita Dia punya. nak buat untuk Milo Dinosaur, tapi kau macam side track. Side track dia dengan benda ni lah. Lepas tu dia macam, I just wanna release vinyl, Milo Dinosaur punya vinyl. Macam okay, aku ingat dia tak interested lah. Lepas esok tu dia terus macam, hey Falik, dia dah booking lah. Semua tempat yang tu semua dia dah settlekan lah. So masa tu patutnya band aku yang Triste tu nak pergi lah. So macam sebulan sebelum tu kot. Time tu aku punya gitaris tu dia baru berhenti kerja. Lepas tu mak dia dah sakit. Dia problem sikit lah, tak boleh nak commit untuk Europe tu lah. So masa kita bagi tahu dekat organizer sana, dia orang macam tak boleh lah macam ni kan. Kita dah setting semua benda. Kena datang juga lah. So Triste ni dengan band yang end up band yang pergi, band aku tu lagi, Orbit Cinta Benjamin. Band so ni ada dalam 3 band yang included dalam conversation ni. 3 band lah. So yang line up untuk Triste dengan Orbit ni lebih kurang lah. Okay. So and Triste ni pun masa kita orang tu main kat Rumah Api, semua lagu kita orang 9 minit lah. Memang pendek-pendek lah lagu tu. So aku rasa Triste belum ready lah nak pergi tour dekat Europe. 9 minit a set atau 9 minit a song? 9 minit a set. Semua lagu tu pendek sangat lah aku rasa. Pendek sangat. So yang band Orbit tu dah banyak lagu. So kita proceed dengan Orbit lah. Band Orbit dah. Then korang terus dorang dah settle semua benda, korang accommodation semua kat sana. Dekat sana aku bawa 2 accommodation paid, stay ada. Ada allowance tak? Dia okay. Dinner dengan breakfast dia orang sediakan. Okay. Accommodation dia orang sediakan. Payment ikut show. Semua show ada payment. Paling kurang aku rasa apa? Ada orang banyak 100 euro kot satu show bangang-bangang. Itu 1 euro banyak. Berapa? 500 euro 400 lebih. 400 lebih. And then kat sana pula dia punya spending power macam lain kan. Macam kau dapat 100 euros kau dapat 1 week. Kau boleh survive 1 month tau. No, 2 weeks lah. 2 weeks 100 euros. Boleh lah. Nah, ada orang punya gaji pun macam aku tanya budak-budak band sana, gaji kau apa ya? 1,200,
€1,002, €1,003. Kalau ada degree macam €2,000. Tak aku ingat macam 5-6 kan. Sebab dia orang pun macam specialist pokok lah apa benda. Mamat ni macam kalau kau nak potong pokok ni, kau kena go through Mamat tu. Dia yang kata pokok ni boleh potong ke tak. Tu menarik kan kau punya job ni kan. So nak cara potong pokok tu pun ada cara. Kena sikit. Tak boleh potong bawah terus. Best lah kerja dia orang. The best place yang kau main masa throughout Dekat sana. Kau pergi mana berapa tempat? Aku pergi 16 tempat. Aku pergi 21 hari, 16 show. 16 show. Dia selang sehari ke atau macam Everyday ada? Tapi yang peliknya macam band And tu then, okay, first of all, yang ni kau handle sendiri apa? Handle sendiri. With the whole band atau macam siapa yang tak, do sebab you have a manager time tu? yang pasal yang Mamat yang Mamat tu lah booking yang agent tu dah buat. Dia dah handle ke semua benda. So kau datang je lah. Kita datang, tapi kalau syarat dia kau nak pergi sana, kau kena tour dengan band sana. Pasal dia orang punya show semua backline bawa sendiri. Drum segala benda dia orang bawa sendiri. Habis kau bawa backline sendiri? Kita orang pergi sana Sewa? pinjam budak tour tu punya backline lah. Tu pasal kau kena pergi sana kena ada touring band yang follow lah. Kau berapa orang kan dalam band kau masa tu? 5 orang. Dan semua bawa barang sendiri lah. Gitar semua bawa sendiri. Tapi yang drum amp semua band sana yang bawa. Semua dalam satu van. Van dia orang besar gila tu. Kita orang 9 orang satu van. Kat belakang tu backline penuh. Kau masuk van tu kau tak payah tunduk kan. Kau diri macam tu. Besar gila tu. Besar gila tu van. Sebab lah. maknanya kau dah in the situation yang memang dah prepared lah semua benda tu. Memang dah set. Memang itu dah dia culture and everything lah. Kau punya best venue lah. Kat sana. Sana venue semua best lah. Itu yang aku rasa macam nak bawa balik benda tu dekat Malaysia. Pasal diorang punya dia pasal apa? Sebab diorang, apa yang vibe yang kau dapat masa kau dapat play offshore, maknanya luar negara? Sebab sebab freedom, sebab diorang boleh minum, diorang boleh hisap ganja benda ke? Atau tak juga. Is it the spirit? Is it the songs? Is it the macam friendship? Atau friendship juga. Tapi dia just main abroad ni, kau punya market lain lah. Kau punya audience tu lain daripada biasa lah. Itu yang menarik lah. Dia macam blank canvas lah. Kau have an opportunity to like macam betul. explore and macam sebab pasal yang masa first day kita orang main sana, dia Crimea River ni Screamo festival antara yang paling besar kat Europe lah. Masa kita main tu semua band-band yang aku dengar dari kecil, dia orang yang duduk tengok kita kat depan tu. Macam terkejut sikit lah. Aku macam dia orang semua otak-otak yang aku suka duduk usyar kita orang kan. Tengok kau. Dia tengok kita. Aku rasa macam best lah. Aku rasa problem dia orang gempak. Tapi dia orang macam kalau dia orang dengan Screamo tu ialah lagu harian dia orang. Macam yang kita orang pergi touring dalam kereta tu 3 jam 4 jam ke, kebanyakan yang dia orang akan main lagu Screamo juga lah. Which aku rasa sebab tu dia orang punya lagu semua, dia orang gempak. Festival tu 2 hari. Tapi first day tu macam kita orang main second day. First day tu semua band rasa sama. Pasal dia orang duk dengar the same dengar masing-masing, dengar benda. Aku main macam ni, kau main ni, aku dengar kau dengar aku. Keluar pun benda lebih kurang. Aku rasa kita punya advantage kat situ lah. Kita banyak rock kapak, ada banyak benda-benda tu semua main. Kau rasa maknanya kau in a way bila kau sampai sana, kira in a way lah representing Malaysia juga lah. Kau rasa benda tu lah macam okay. And then kita macam aku tengok kawan-kawan semua macam dia orang ada, bila tengok Mak Saleh ke apa-apa ke mesti dia orang macam dia orang terror. Dia orang aku rasa Malaysian sebenarnya dia macam sikit kan. Malaysian gempak tu aku rasa. Underground music Malaysia out there sebenarnya. Tapi dia orang underground Malaysia ni dia orang semua banyak punk kan. Dia orang tak go mainstream ke apa, dia orang just keep it. Why is that? Kau rasa is it about macam journalism atau mungkin education atau ideologi lah, just ideologi dia orang against benda-benda yang tak benda-benda ni lah, benda-benda yang weird bagi dia orang lah. Bagi dia orang benda tu weird kan, anti-establishment segala benda-benda ni lah. Dia benda tu ideologi dia orang lah. Tapi
bukankah music itu tujuan music untuk, I don't know lah, untuk aku macam if you have something to say in your music, itu aku punya preference lah untuk music yang aku suka. At the same time it must sound good lah, sebab music ni bagi macam okay, it's something yang aku nak dengar, and then aku macam okay, appreciate and best, and macam dengar layan tepi pantai ke atau tengah drive ke kan. Tapi when at a certain point kau kena question juga kan. Macam untuk aku question lah. Aku cakap okay, what else can you offer me kan? Kau power, sedap kan, apa yang kau boleh offer aku yang boleh macam improve? Ke benda tu sangat sangat ego untuk aku fikir macam tu? Macam memang orang kena fikir muzik macam ni? Tak juga. Betul lah. Tu dia Soal jawab kan? Sangat jawab tu. Betul. Tapi itulah macam masa dulu kita orang semangat lah main dekat semua. Kita orang satu Malaysia tu main kat Perak ke, pergi kecil-kecil. Tak ada bayar, tak ada apa. Tapi kita pasal benda tu kita suka. Kita enjoy the road trip dengan bandmate. Kita enjoy benda tu tak ada problem lah untuk kita. Tapi lama-lama dia jadi penat lah. Dia agak penat sikit kalau tak ada return kan. Aku faham lah benda tu. Tapi okay, so would you say like macam okay, apart from the returns, memang kau cakap tak ada return sangat kan. Tapi probably ada, mungkin not in terms of money. So macam betul. What would you say the best return out of the experience? Best return lama fikir kan. Okay tu. Aku okay ke? Sebab kita dah ada recording pun. Sedap kot. Apa yang entah, aku pun susah nak legacy kot. Legacy tak ada not much on legacy juga. Tak tahu lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Susah. Benda tu kalau orang tu enjoy lagu, orang kalau kau nampak ada okay, selalu macam dia datang aku macam aku dengar lagu kau, lagu tu buat aku tengah serabut, aku dengar lagu aku okay, benda tu buat aku happy lah. Banyak benda macam tu je. Ada budak yang cakap tu kau. Ada. Macam mana kau rasa kau menangis tak? Aku happy pasal banyak ada budak-budak yang aku pun tak sangka lah. Macam tu bila keluar Million Dinosaur ni banyak budak-budak yang datang, and diorang ni kebanyakan memang cancer patient. And dia cakap kau punya lagu banyak tolong aku go through benda-benda ni lah. Aku rasa happy lah. Walaupun itu macam aku terkejut juga lah. Cuba je macam okay. That's amazing. Happy lah. Aku happy lah. Ramai bukan seorang dua lah. Ada beberapa orang lah. That's amazing. Dalam gelegik pun dia orang macam happy gila kan. Aku macam apa Muhammad ni happy semacam kan. Tengok apa pun dia memang ada sakit macam-macam. Dia enjoy lah. Dia enjoy tu aku happy lah. Kenapa kau tak buat banyak benda ni? Kenapa kau cakap kau bad on interviews? Interviews? Aku sebelum ni interview so, aku rasa macam kau okay. Tak banyak interview aku. Ke sebab dia punya question atau orang tu tak interested, atau mungkin kau tak comfortable lah dengan Muhammad tu? Interview aku sebelum ni semua tak keluar. Kebanyakan dia daripada aku. Masa kau tak keluar? Masa first interview aku, masa aku dapat straight A's untuk PMR aku. Okay, kita ni make sure benda ni keluar One. Okay. So ada Mamat News ni datang. Dia macam apa kau punya, sebab tu aku ambil result rambut panjang semua. Tanya apa kau punya rahsia. Aku kena interview dengan tak tahu Nusrat Times ke apa. Tanya ni tak okay. Ni Nusrat Times yang Mamat yang pakai shirt atau pakai shirt. Pakai polo, aku rasa polo tee macam tu lah. Dia dekat gig lah. Bukan. Dia dekat masa aku ambil result tu, right after tu dia pasal sekolah aku 100 lebih orang. Yang straight A's macam kluster Cemerlang punya sekolah lah. Wait, kau dapat straight A's? PMR. Kau straight A's? Straight A's? 8A? 8 fucking A's bro. SPM? SPM aku teruk. SPM aku 3. Okay, alright. Okay, go on. Cerita kau. Lepas tu dia interview aku lah. Dia tanya apa rahsia kau dapat 8A ni semua. Cuba cerita sikit supaya aku boleh. Ni first interview kau? First interview ever? Fuck. Aku cakap dia saya
jenis kuat makan asam, jenis kuat minum kok. Saya tak ada ikut tips-tips kan budak-budak kan macam untuk belajar tak makan asam lah, tak minum kok lah, apa benda. Semua benda tu semua aku sebut. Macam saya makan asam, makan minum kok, minum ni. Semua saya buat. Cuma saya tumpukan perhatian dalam kelas je. Itu je aku punya ni. Itu tak keluar lah interview aku tu. Tak keluar. Tak keluar. Lepas tu banyak lah, beberapa juga. Tapi yang dia engkau je yang selected untuk interview tu? Ada beberapa orang. Ada banyak orang? Ada beberapa orang. Tapi dia engkau minta keluar. Dan benda tu kau frustrate kau lah? Aku tak frust lah. Tapi aku tahu jawapan aku tu memang agak keras kot untuk diorang. Untuk nak, tak tahu lah. Aku just try to be real. Diorang expect benda lain dari aku. Saya makan asam, saya minum kok, saya asam makan asam, minum Dulu kan macam okay, jangan makan asam, pasal asam cepat lupa. Makan kismis, tak boleh minum kok, nanti kan benda-benda ni buat lupa. So lah. kau cakap semuanya opposite. Semua opposite aku cakap. So dia bengang so aku dia bengang dengan kau. Dia tak suka lah. Tapi okay, first of all kau just being honest lah. You're not being cynical. I'm just being honest lah. Problemnya ada beberapa interview pun masa aku ada kedai lama dulu, ada orang interview aku. Bila aku cakap, dia datang balik, kau punya interview tu macam gambar tak cantik lah, apa benda lah. Tapi aku tahu pasal aku punya apa yang aku jawab tu dia orang tak apa suka lah. Dia tak suka sangat lah apa yang kau cakap tu. Dia orang tak suka apa yang aku cakap tu. Pasal aku cakap tu pun dia orang pun macam tu dia macam sial Muhammad ni kan, bagi depan muka. Bukan kan bagi depan muka, tak ada, bukan aku berniat pun lah. Tapi aku just nampak, itu apa benda aku nampak lah. Dia tanya benda tu, aku jawab benda tu kan. Tapi so benda-benda ni okay, macam itu BFM yang interview aku, teruk lah interview aku. So kau interview fan untuk Milo Dinosaur? Aku dengan nasib baik ada aku punya gitaris Wazim. So dia banyak coverkan aku punya ni. Aku tak tahu pasal aku kalau interview aku kena, maybe aku kena. Engkau rasa macam orang tak faham apa kau cakap pun, atau macam engkau boleh jadi. Aku rasa aku punya cara aku nak sampaikan apa aku rasa tu tak sampai kadang-kadang. Orang tak faham. Orang tend to take it differently lah. Sebab aku ada problem ni juga sebenarnya. Sebab hari tu aku pun ada juga interview kat BFM. And in the beginning mak aku selalu cakap macam, Aizat ni boleh cakap. Mak aku punya reference lah. So I'm a mommy's guy guys. Alright. So macam mak aku selalu cakap, Aizat ni boleh cakap ni banyak sangat fikir. Sampai aku akan macam melalut macam aku borak-borak, tiba dah benda lain aku borak. Kadang-kadang aku borak, kau bayangkan aku borak in public, aku borak dengan korang semua, dengan budak-budak. Pernah siapa yang tahu macam tu? So macam aku tak tahulah kan. Kalau Aku rasa tu memang artist meeting. Aku tak tahu lah. Orang tak tahu. Aku tak tahu macam nak cakap. Tapi aku rasa tapi macam kalau kau tahulah mekanisme dia macam mana nak cakap seperti orang biasa. Macam bukan seperti orang biasa lah, seperti apa yang orang boleh faham lah. Would you be able to do it? Itu masalahnya. Would it sound natural, atau kau rasa macam aku rasa aku sound natural. Pasal aku masa kecil-kecil tu aku banyak jadi ketua ni. Aku memang baca doa pun dia masuk aku baca doa depan. Kalau ketua pengangkat pun aku kena nyanyi kat depan. Benda tu sebenarnya aku dah biasa. Kau dah biasa lah. Tapi masa aku masuk universiti, masa tu yang aku punya, tak tahu, aku rasa aku tak tahu pasal kau. Aku masa aku badan besar dulu aku lagi confident daripada sekarang. Aku tak tahu pasal. Aku rasa boleh cakap the same juga. Aku masa badan besar tu aku langgar je. Apa nak jom jom punya. Makin kurus makin tak tahu. Aku pun tak tahu pasal. Tak tahu. Macam tak tahu. Untuk aku dia macam yalah, sebab yang tu susah nak cari awet kan. And nak kena kurus. And then macam bila kau dah macam self aware kan, macam okay, sekarang ni kau kena control sikit lah, posture up and everything. Mungkin surrounding juga lah. Bila aku lepak dengan all this macam mainstream punya artist or whatever. Somehow aku rasa macam kau nak jawab, macam jawapan kau tu gempak, inspiring apa benda kan. Kau sentiasa nak bagi jawapan. Aku rasa aku sentiasa nak bagi jawapan yang macam betul lah dia cakap. Tetapi benda tu yang buat dia menyusahkan diri sendiri lah. Lepas tu kau relax lah. Aku dah stop fikir macam tu. Aku dah macam sekarang ni bukan, yelah macam orang cakap apa, kira hidayah tu bukannya hak kita kan. So macam dia
dia bagi lah kat siapa-siapa yang rasa Betul. sebab Wisdom kita tu dia boleh bagi. talk shit, talk benda-benda bangang nak mampus, and then orang ada yang inspired tu, mungkin menangis dengan apa yang cakap ni. So Betul. aku dah tak give a shit boleh. Serius tu. Sorry Umi, banyak macam kalau Umi dengar, mak aku akan tengok benda ni lah maksudnya. Dia akan tengok benda ni, and then itulah. Aku rasa somehow dia just preparation nya. Kalau kau prepare for the interview, kau tak, aku tak prepare. Itu aku problem aku lah. Aku patutnya kalau sebelum interview, kalau aku dah, sebab aku jenis macam tu, aku kalau orang nak interview aku, it's better you give me your questions first, aku jawab. Lepas aku bagi itu, jawapan aku okay lah, better than kalau kau tanya aku straight, aku macam BFM did that lah. BFM. Ada aku tak prepare lah for BFM. Aku tak tulis apa, tak expect apa dia nak tanya kan. Ni tu. Tapi aku remember masa aku kat BFM tu, macam aku dengan MKNK ni dia macam producer music, rapper. Kita buat lagu untuk Sabah lah masa tu kita. Yang Sabah Bangkit punya lagu tu, dia the first guy yang rap. Apa ni lah apa? Klik apa? MK, sorry, dia bukan Klik ni. Dia solo. I see. So masa tengah interview tu, Muhammad yang BFM tu memang dia, cara dia cakap semua memang macam kira proper radio. Dan dia tengah cakap pasal politik semua tu lah. Macam pasal Sabah Bangkit. Yelah, in a way Sabah Bangkit tu macam political song. Tapi aku the whole interview aku fikir macam mana nak jive apa kan, linggu ke mana. Tapi kali-kali aku macam let go. Aku macam cakap lah apa aku nak cakap kan. So macam dia macam tanya lah macam, apa ni, why is it political, the lyrics semua. And then aku jawab macam, no, it's all about the feel, and I just give them a voice. And tapi aku cakap cara yang macam memang aku tengah feel lah je. Aku nak cakap aku nak cakap macam it's gonna change. Tapi macam in a way bagus juga lah ada MKK kat situ. Sebab dia ada orang yang boleh macam terus sum it up apa kau cakap. Ya, betul. I think what Aizat is trying to say is itu yang aku cakap okay, yeah. So in a way, bagi aku lah, aku dah stop thinking about macam how am I going to say this, because aku pun itu yang aku pun jadi okay, aku dah tak nak fikir aku langgar je kan. Apa yang come out dekat my mind that time, jawab je lah kalau benda tu kan. Tapi benda tu buat hal lah. But gives me problem lah. Aku setuju dengan kau cakap macam preparation. In a way, it's creative juga. It's something like macam presentation kat sekolah, dekat kelas. Kau nak presentation kau mesti study dulu baru kau boleh cakap peta depan kan. Kalau kau tak study apa, kau present memang baca depan lah. Sama lah. Aku rasa benda tu sama lah. Tapi aku rasa engkau sebenarnya more, memang I would say like engkau actually plan lah things sebenarnya. Aku? Would you say? Kau structured juga lah sebenarnya. Agak lah. Dia ada some lah. Macam structured tapi tak berapa. Macam mana aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam, structured tapi tak berapa. Plan tapi tak berapa. Tak berapa sangat. So macam kau half and half. Half. Pasal somehow ada yang believe pasal kita Muslim kan. Kita ada percaya something yang kau plan macam mana pun Tuhan tak bagi lah. Betul. Jangan I think that is not even a Muslim term. It's memang common sense lah. Kau tak boleh macam 100% sure yang benda ni akan jadi apa yang kau fikirkan. Tapi end up dia macam tukar sikit. Dia tukar. Itu macam proses songwriting kau macam tu ke? Proses songwriting aku ni takut sebab kau picky tu. Pasal aku very the way kau describe macam kau tak boleh. Sebab kau first of all kau different sebab being in a band. Aku pernah ingat aku being in a band which is dengan like series band dengan Go Gorilla. Aku just tak boleh handle ada 6 orang tu. Kau nak commit. Betul. Kau nak komitmen daripada 5 orang tu susah. Itu benda yang susah. Macam Milo Dinosaur yang banyak buat lagu alang dengan aku lah. Kalau misal kata Alang akan keluar satu
satu line. Lepas tu aku macam dengar, macam ada part ni aku tak suka, part ni aku tak berapa minat sangat. So aku akan cakap, Lang, part ni try tukar, part ni try tukar sampai adjust sampai aku rasa okay. Dan aku akan buat melodi dulu. Melodi ni yang paling susah sekali aku tahu. Antara semua songwriting aku rasa melodi paling susah. Melodi paling susah. Melodi dia it takes time lah, it takes time. Bagi aku lyrics tu. Lyrics aku lirik senang. Aku susah bab melodi. Pasal aku punya lirik macam aku cakap dia, aku punya lirik ni aku dah ada melodi tu. Aku akan nak masukkan tu ikut melodi tu. Lirik tu aku akan adjust bagi sama dengan melodi tu. Macam melodi ni jerit belakang dia macam I kan. So aku akan cari benda yang I lah. Macam nyanyi ni macam belakang dia cakap A. Aku tak boleh I kan dia. Aku kena cari benda A juga. Sebenarnya rhyme lah. Rhyme lah. Kena bagi tak ada rhyme juga. Tapi macam bila kau nyanyi. Okay, one thing yang aku notice macam kau punya songwriting macam okay, apart from kau writing songs and produce it and then put it on the radio atau speakers and everything kan. Aku pernah dengar kau macam having like a guitar session and kau main seorang. And aku boleh cakap those things yang kau main kan, walaupun aku tak kadang-kadang tak pay attention, aku macam babi apa kau nak pakai. Tak, masalahnya kau belajar apa? Aku tak belajar. Aku memang by heart lah. Pasal tu lah so kau suka main yang macam ting 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 ting. Dia macam kau macam, and then aku ingat, aku tahu lah every time, aku tahu lah kau stone ke apa benda ke, tapi macam kau tengah every time kau akan ulang, kau akan repeat benda tu. Kau macam nak make sure yang benda tu perfect. Tapi aku tak tahu tu lagu kau ke atau lagu orang lain kau main kan. Tapi point is, every time kau pegang gitar tu, benda lain yang keluar lain lah daripada kau. Kadang-kadang kau boleh jadi macam jazz, kau boleh jadi macam soulful, kau boleh jadi macam R&B. So itu lah, maknanya thoughts process kau agak random lah sebenarnya. Dia pasal tu lah, aku punya pun besar juga. Pasal budak-budak sekolah aku semua dia orang hip hop. So hip hop memang banyak main peranan lah dalam hidup aku. So bapak aku dia jazz. Dia memang jazz je. So dua ni aku punya, kau punya kira macam pegangan lah. Besar. Macam ajak yang bagi influence kat kau lah. Influence besar aku. Walaupun aku main band screamo, emo, tapi aku rasa pentingnya kena ada hip hop dengan tu kat belakang, benda-benda tu yang buat lagu kau lain lah. Aku rasa from aku punya observation, aku tengok musician yang betul-betul terror kat aku, diorang tak main benda yang diorang dengar. Itu yang aku observe lah. Diorang main, misal kata dia main ska, tapi diorang tak dengar ska. Okay. Dia main ni tapi dia dengar lagu lain. Benda-benda tu aku rasa yang buat diorang. Mana kau cakap aku terror ni? So betul lah. Sebab aku tak dengar tu apa yang aku suka yang aku main. Betul lah. So aku macam aku suka dengar macam contohlah paling mainstream. Kira macam aku suka dengar Mas Volta. Macam it's not even my aku punya thing yang main, tapi aku suka dengar benda tu. Benda-benda tu dia akan effect lah kau punya music writing. Penting lah benda-benda tu. So kau boleh lah tulis pop song? Boleh pop song boleh. Pop song, R&B. Apa ni, would there be a possibility for Falik or for you to like do something popish or something maybe like write for someone trendy? Maybe write a song for someone. Yeah, would that happen? Maybe. Yeah. Maybe. Do you have any projects around sekarang? No, not quite. Sekarang ni kita orang tengah finishkan kita punya second album untuk Milo. Lepas tu aku band Orbit tu pun kita tengah nak record untuk nak split dengan band Jerman tu. Lepas tu ada satu lagi band lokal tu pun nak on balik. Okay. Alright. So okay lah. Tengah busy lah. Dah this year pun tak ada buat apa kan. Tak boleh perform, tak boleh apa. So itu masalahnya. Macam aku rasa live stream show ni akan macam benda tu akan jadi replacement, betul ke? Tak tahu lah, susah nak cakap. Susah. Aku tak boleh masuk tu live stream show. Betul lah. Dia lain lah, orang lain lah tak boleh. Tapi tak tahu lah. Aku rasa 2021 pun belum 22 lah.
2022 baru maybe kita nampak balik event-event ni start balik. Tak tahu lah, tak sure lah. Itu lah. Tapi aku hope boleh main cepat lah. Main cepat. boleh perform cepat lah. Pasal tak perform tak apa, tapi kena main muzik. Sebab ada time yang aku tak main muzik langsung 3-4 bulan. Aku very depressed lah. Sebab sebab ni aku punya opinion lah. Music has become daripada not organic jadi digital. Kan orang dah start guna trap beats atau macam ni. You can download sounds now from Splice ke benda, and you just put up a song and it sounds great. Yep. And aku dah rasa macam like aku maybe being paranoid here, tapi macam live show mungkin akan ke arah situ juga. Aku rasa ada possibility. Orang cakap macam dulu lah bila music jadi digital macam what the hell is this, man? Tapi macam would kau be able to accept that? Tapi knowing kau as an artist ke as a listener? Different juga. Different juga tu. Tapi dua-dua pun aku rasa mesti susah nak accept juga lah. Pasal itu yang benda yang best tu. Kau pergi gig, kau jumpa kawan-kawan kau. Itu aku rasa tu lagi best lah. Kau nak tengok band kau suka dengan member-member kau dekat situ. Bila habis tengok tu, keluar lepak, makan, benda-benda tu yang best lah sebenarnya. So adakah kita sekarang ni dalam macam fasa yang macam transferring, kira macam channeling into something, maybe tak ada pun, tapi kira macam the world is moving like a bullet lah sekarang. Fast, man. Fast. Gila tu. Aku pernah tengok Travis Scott punya concert dekat dalam game pun. Ya tu. Apa nama? Fortnite Fortnite. Gila rabak kan? Gila rabak. Rabak dah tu. Aku dah macam Cuna suka. Power kan? Power. Mungkin something exciting juga sebenarnya. Bila aku fikir balik, yelah, kira masa dorang bring back ni tu macam F-top sikit lah, yang macam dorang bring Tupac balik. Macam pakai apa dekat ni kan. Aku boleh appreciate the creativity, tapi at the same time for me the crowd lah. You at least need the crowd punya energy. Betul. Sebab if you are in a room, kau boleh perform as creative as macam Gorillaz buat, and tapi you don't have the crowd singing to you back. Aku pernah buat show yang live streaming online kan, macam orang semua macam dia banyak screen lah. Kau nampak kau punya ni. And then macam listener. Okay, kau in a way kau entertain dorang, tapi dalam masa sama macam bukan nak cakap selfish. Is it selfish? Macam kau nak dorang at least take an effort lah to like macam show up. Sebab bila dorang datang kat show kau, dia macam take that effort to show up. Dorang dress up, dorang bayar duit minyak, dorang semua bayar masuk gig semua. And you can feel, I don't know what it is, but you feel that energy. You feel that energy yang orang anticipate. Bila kau keluar sikit je di atas stage, orang macam Betul. Dia macam daripada dia tengok kat YouTube atau dia tengok dekat mana-mana, dah sekarang ni depan aku dapat tengok depan muka aku sekarang. Betul. I still feel that in the future, whatever it is, whatever how creative it is lah, you still need a full crowd. Yeah, true. Full crowd in front of that, man. Kau tak? Kau tengok wrestling tahun ni, Jeff Hardy buat Swanton Bomb, lepas tu dia punya spectator semua screen. Banyak muka-muka orang tengah tengok pakai macam ni kan. Dia buat apa je tadi? Dia apa wrestling match WWE, dia tengah buat Swanton Bomb. Tapi apa semua crowd tu semua screen. Macam rabak agak dah. Rabak je kau tengok YouTube. Rabak siut. Itu berai juga. Berai tu. So somehow benda tu boleh buat, aku rasa benda tu buat dia orang punya acting pun macam lagi malas sikit. Malas sikit. Macam tak ada, kalau orang depan mata lain cerita. Ni dekat screen dia macam kurang sikit lah. So any new stuff coming up sekarang? Macam with musically or anything else? Ada dengan Milo, kita orang tengah prepare album baru. InsyaAllah next year. Next year. Aku ada high hopes lah for second album ni. A full album? Full album, insyaAllah. How many tracks? For now dah ada 8.
Tapi tak tahu kita nak stick to it. Macam kita punya first album 8 lagu. Tak tahu nak buat dia 8-8-8 ke, nak tambah ke, buat panjang sikit ke, tak tahu. All depends kat lagu lah. Kalau lagu sedap, boleh lah. Tapi dia, tu macam aku cakap tadi, melody tu takes time lah. Melody tu paling lama sekali untuk aku. That's weird. Aku sumpah rasa tu paling senang. Tu paling senang. Aku susah kat situ. Dia senang. Dia senang nak masuk. Tapi macam okay, aku dah ada lagu ni, aku buat satu melodi. Tapi aku tak suka melodi tu. Dia untuk nak dapat melodi yang aku suka tu, dia takes time sikit lah. Macam No Saleh, dia cakap aku, dia kata dia buat melodi tu, dia macam dia tak faham pun apa dia tulis. Lirik tu semua dia bagi dia apa yang sedap je yang bunyi. Tapi dia tahu macam nak susun. Aku rasa somehow lebih kurang juga. Lebih kurang juga Tulis tu macam tak faham sangat apa aku tulis. Tapi apa ni, kau tak faham lah. Dia macam Cedric Mas Volta. Dia seorang yang tahu lirik lagu dia. Apa? Orang lain tak tahu dah. Orang lain tak tahu dah. Aku tahu dia jadi And somehow macam bila dah lama-lama kau dah buat lagu tu kan, lepas tu kau dah 10 tahun. So kau tend to like macam, sorry apa aku nak kau dah 10 tahun daripada kau dah buat lagu tu, mesti kata kau form 5. Sekarang kau umur kau let's say 27. Kau dengar balik lagu tu, kau tak tahu dah tulis lagu tu pasal apa. Kau dah tak ingat dah aku buat benda dah, aku tulis lagu ni pasal apa sih. Tak ingat. Tapi aku still rasa different lah. Sebab melody wise, untuk aku senang. Untuk engkau kau macam punya strength lah, strength kat melody. Aku boleh just lirik je aku macam ni cara nak taruh lirik apa ni kan. And aku macam ingat lah macam Freddie Mercury, dia pun have the same struggle. Macam dia pun apa ni, dia pun suka melody. Dia kata la dude. So dia nyanyi masa dengan dalam dia punya macam recording sessions, when dia tengah tulis lagu, dia kata da di du na, dia paling suka na ke da. Sama aku pun na. And then lyrics dia paling benci dia cakap. So aku ingatkan mostly people like that. Tak, aku enjoy lah tulis. Bila aku tulis lirik tu, aku betul-betul take aku minta fikir, tengok okey tak ayat ni, okey tak apa. Kalau dia tak okey, apa pasal tak okey, apa tak kena tak dengan aku punya nak sebut tu, kena tak, aku banyak benda lah. Aku suka lah, aku enjoy apa kau punya lirik yang paling kau boleh suka apa? Banyak ni. Aku suka. Banyak lah aku suka. Okay, narcissistic much. Banyak lah aku suka. Paling suka tak tahu, aku banyak lah yang aku bukan suka, aku happy lah. Lirik aku ni aku tengok aku bila aku 40 aku tengok balik, aku boleh layan happy tak tengok lirik ni. Itu ya setakat yang sekarang ni okey lah. Baca sikit. Ada misal kata setengah benda kalau kau tulis kan, bila kau dah ni kau tengok balik macam apa benda lirik kau ni, apa kau buat ni benda kan. Sebab kau dah lirik yang kau buat time tu petty problem petty stuff lah. Betul lah. Betul. Kamera mati. Vocals man. Coming back to vocals man. How vocals can really influence a song. Aku rasa banyak orang tanya aku macam vokalis, kalau dia sekadar vokalis, dia main peranan banyak dalam band. Dia peranan ni paling besar aku rasa. Pasal aku rasa kau punya vokal tu single most important instrument dekat satu song lah. Kalau macam even though kau punya lagu sedap, kalau kau main melody tu semua tak jalan, tak sedap, tak apa, tak compliment kau main tu, dia tak pergi lah. Tapi kalau lagu kau tak sedap, macam biasa je, vokal kau boleh buat dia daripada biasa jadi je wow. Itu yang aku rasa aku struggle sometimes. Sebab macam kalau mengikut aku, aku boleh nyanyi, ada vokal lah. Tapi kadang-kadang lagu aku, sebab aku banyak macam aku tulis lagu, aku ada lagu hit semua, tapi macam aku punya paling hit pun song is not my own song, tapi vokal aku masuk dalam tu, and then dia buat lagu tu sedap. And then kadang-kadang macam aku nyanyi and lagu aku, tapi vokal aku
Tapi dia tak macam orang Tak macam sampai. tak sampai sangat. Satu taste juga kan. Satu tak tahu untuk aku Would you sing somebody's song? Tu masalahnya. cover song aku tak suka sangat. Kau tak Aku suka sangat, Aku benda ni semua start dengan band aku yang 41, band dengan Mus lah. Band dengan band tu yang buat aku macam sebelum band tu band aku semua prom band, main prom, main itu je kita punya dulu kan. Itu kita punya kita feel lah dulu. After that aku jumpa dia orang ni, cara tanya, korang tak main lagu lain? Tak dah. Buat apa nak main lagu orang? Main lagu sendiri lah. Benda tu macam macam tu lah dia orang mencara. So benda tu banyak, mentality tu stuck aku lah daripada situ sampai sekarang. Kau apa aku ni? Tak apa suka lah nak, kalau macam set kau pendek mah, jom lah kita cover lagu orang apa, aku kurang sikit lah nak buat benda tu. Tapi aku rasa macam vocal kau pernah tak have that situation yang kau rasa macam lagu aku tengah buat lagu ni macam Mamat ni kau nyanyi sedap juga. Kau pernah have that feeling macam kau tengah buat lagu, sebab ni ni aku punya proses, aku bawa kau ke proses aku buat lagu kan, kerana aku suka sangat imagine orang lain nyanyi lagu tu. And then macam aku rasa that's the problem. Aku nak try buat lagu aku ni, tapi at the same time aku macam try to take bits and pieces, macam lagu-lagu ni bunyi macam ni, kalau part ni kalau aku nyanyi macam John Legend, atau part ni aku nyanyi macam Ed Sheeran, sedap juga ni kan, part ni. And then end up dia macam mana, I don't know if I'm being clear or not, tapi I think that aku have that problem. Talking to you make me realize this. Aku ada problem of writing songs for my own. And is it pasal confidence? Adakah sebab confidence atau because kau cakap kau nak macam kau punya matlamat is kalau if kau tengah memancing, cakap mancing tadi lah, tadi kita cakap pasal pancing, macam equivalent to like writing a song. Kau nak make sure yang your song is the best shit ever. Whatever it is yang keluar memang the best shit ever. Tapi bila like a problem like that comes, dia macam shit, it might not be the best shit ever. Tapi in order it to be, kau nak rasa dia the best shit, kau kena shock sendiri dulu lah. Aku rasa itu benda paling penting lah. Kau dengar lagu kau, sedap lah lagu aku lah. Benda tu bangang. Tapi kalau kau tak happy dengan lagu kau, orang lain tak happy lah dengan lagu kau. Kau tahu benda kelakar aku punya Spotify wrap up 2020 top, di antara top 5 artis teka siapa? Aku sendiri. So aku macam aku tanya kawan-kawan semua macam ni okey ke? So tekad aku promote lagu sikit. Tekad aku ialah untuk next year aku nak dengar banyak lagi orang lain lah. Ya, aku pun banyak juga dengan band sendiri kat Spotify benda kan. Aku tak rap up personal macam tu lah. Siapa kau main top? Aku tak rap up yang personal. Aku tak rap up yang personal. Sorry aku dah buat. Kau ada artis Spotify? Ada. Artis Spotify kan? Aku dah buat yang aku punya rap up tu. Aku punya first paling banyak sekali Flying Lotus, The Frighteners, Madlib, MF Doom. Dengan apa 5 semua hip hop lah. Semua hip hop lah. That's interesting. Tapi pasal lagu-lagu tu semua banyak lagu-lagu yang aku pasang dekat Jazz Vintage. Disebabkan kerana itu je kan. Tu lah. Orang masuk macam okay pasang lagu ni. Best kan. Lama je kat kedai, okay pasang lagu ni pula. Lama kan. So tu kan efek sale lah tu. Tengok korang betapa pentingnya lagu dalam bisnes. Tak, kalau kau tak pasang lagu diam, dia jadi macam certain orang jenis yang nak sembang. Macam bang, okay lama kau boleh sembang balik kan. Tak ada awkward lah. Certain orang tu macam bang kan macam jadi macam awkward sikit lah. So music tu dia buat dia tak awkward lah. Apa ni, kau pernah ada situasi yang macam kau pun opening up a thrift store kan, and then macam kau pergi selam kat pergi selam atau whatever shopping dekat thrift store, vintage store. So, kau pernah macam barang lawa
Tapi sebab lagu kau pula aku tak nak beli. Benar ke? Aku benar dia. Benar. Aku macam aku tak ingat. Benar. Dia effect kau punya masa kat situ lah. Betul lah. Dia effect kau punya lagu tak betul. Lagu Feng Tao kan. Dia tu lagu Feng Tao kadang-kadang aku paling pantang sekali bila lagu yang macam lagu pop song yang lagu Melayu, lagu pop song sekarang siapa lagu Faizal Tahir ke benda kan. Tiba macam dorang remixkan lagu tu. Cibai tu. Aku terus macam, weh, pergi mampus. Aku nak cari barang ni, tapi aku turn off, aku dah tak fokus lah. Dia macam, okay lah, gerak. Aku pasal bila aku selam dia orang banyak pasal lagu rock kapak. Aku suka lah bila rock kapak yang rock suka kan. Jangan engkau. Pasal aku pun nak nyanyi juga lagu tu kan. Cik, kau jangan poyo-poyo nak nyanyi pula sini. Nak tunjuk orang kau boleh nyanyi kan. Tapi benda tu best kan. Lagu tu best kau cakap, weh, lagu ni sedap tu, aku nak kena nyanyi lagu ni. Sampai tu tak tu kau siul lah. Tapi talking about kau punya shop lah. I mean, aside from music kau punya Just Vintage Studios, which is in Kota Damansara. Cik, promote sikit. Section 6 Cicawi 6/33 sebelah Zubaida. Datang. Dia boleh cakap macam apart from music itu kau punya passion juga Itu aku punya passion juga, Jas. Aku ingat kau cerita kat aku. Kau cakap kau apa korek guni kan. Kau ambil guni kan kat barang-barang kan. And then aku tak pergi banyak sangat tempat thrift store. Tapi aku tahu experience dia bila kau pergi macam gudang besar kan. Memang penat dulu nak cari sebenarnya. Penat. Tapi every time aku Tapi bila kau cakap benda tu passion. Aku macam wish. Okay. Lain untuk kau. Kau tak pernah lah. Kalau kau duk cari benda yang okay, semalam kau tengok baju ni best gila. Kalau jumpa esok thrift store best ni. Kau pergi thrift store. Every time aku pergi thrift store, bundle ke apa, excitement aku tu sama je. Sampai sekarang. Dulu sampai sekarang sama je. Tapi maksudnya kau korek guni maknanya kau cakap yang kau ambil dekat Kelang kan. Kau that is like macam random stuff pun. Tak ada apa-apa benda kan. Dia semua black plastic kan. So kau just buka satu-satu kan. Kau tengok. Sebab aku tahu kau punya perangai ni sebab because bila aku ada barang nak macam nak apa ni clear sikit aku punya closet, kau memang ambil kau punya time and then kau ambil, kau tengok sesuatu, kau lipat, kau tengok apa benda yang boleh pakai, benda pakai, kau pilih kau punya barang. Betul. So benda tu is a passion lah. Yang kau nampak tu. Pasal sebenarnya it's big money dalam thrift punya ni. This berapa billion lah dollar punya industry sebenarnya. And then it saves the world kan. In a way. Betul. Sebab kau sustainable. Pasal fast fashion kan dia second most polluted yang cause pollution. First plastic, second fast fashion. So somehow aku tengah ni jugalah. Okay, we have to wrap it up. Aku baru je nak masuk sikit. Macam kau memang daripada dulu memang into thrifting. Adakah benda tu kesedaran diri sendiri atau sebelum ni kau macam a shopper biasa je, macam pergi H&M, Zara, whatever? Tak, benda tu kesedaran diri sendiri. Pasal macam mana aku nak tahu apa yang buat kau sedar. Pasal benda tu kalau kau pergi masa kecil-kecil, fashion yang orang fashion Top Shop lah. Top Shop. Pasal benda-benda Top Shop yang kau mampu beli. Benda-benda designer lain semua mahal gila kan. Benda-benda mahal ni kau jumpa kat thrift shop. Benda tu yang kau buat macam bercerita kan. Benda tu RM1,000 kat thrift shop jual RM5. Lepas tu benda tu original. Kau kena tahu lah. Dia tak semestinya benda tu original. Tapi ada banyak yang original. So aku suka kat situ lah. Kalau kau pergi kat Uptown beli barang China fake, RM40, RM50 juga t-shirt. Barang quality tak cun, apa benda tak cun kan. Tapi kalau yang thrift store ni dia original satu. Dia cuma dah use je lah. Itulah dia punya. Ada orang cakap aku macam ronyok. Sebab pakai ni ronyok. Sebab apa ni dia punya lusuh. Lusuh ada lusuh sikit lah. Tapi lusuh dari segi erti bahasa dia. Lusuh maknanya dia jatuh colour.
sama masuk dengan worn out tak? Maknanya kau dah pakai lama. Boleh lah sekali. Worn out juga. Lusuh worn out lah, betul lah. And then bukan lusuh, and okay, worn out things. Ni memang kira apa ni? Opinion lah. Worn out things ke atau clean fresh? Kau boleh clean and fresh dengan barang thrift juga. Tu style. Tu aku suka. How Kau boleh clean and fresh tanpa spend that much money. Kan? Itulah dia punya point. The whole point of it lah. Kau tak payah spend banyak tapi looking sharp. Best lah. Thank you for being part of having this. me. Cakap berbual connect. Itu untuk another session lah. Kita akan berbual connect sikit. So, yep. Okay. I guess that's it. Thank you very much, KGE FM. Kan? KGE Studio. KGE FM. Kau ada ni. Kita orang tak ada nama lagi, tapi kita orang tengah fikir nama dia The Vocal Booth. The Vocal Booth, okay. Thank you, Vocal Booth. Sebab, get it, vocal. You know, using your vocal. Yes. Alright. Yeah. Kita dah habis. Satu lah. Alright. Ciao. Yeah. Bisa aku.